Para jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya syukur alhamdulillah dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua pada malam ini. Dan dengan pertolongan serta izinnya, maka dapat kita bertemu dan berkumpul kembali di dalam kuliah pengajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkati pertemuan, perkumpulan dan seterusnya pengajian kita ini. Dianugerahkannya kepada kita semua taufik dan hidayah yang berterusan. Mudah-mudahan dengan itu dapat kita amal dan sampaikan perkongsian kitab kita pada malam ini kepada saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan hadir. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Muka surat 374, kitab amalan yang dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susunan Al-Fadil Al-Ustaz Haji Ahmad Haris Suhaimi hafizahullah ta'ala. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan membaca hadis yang ke-44 yang berkait dengan bab ujian pada keluarga dan ibu bapa serta orang yang tersayang, di mana hadis yang ke-44 ini menjelaskan tentang tajuk sabar atas kematian 3 atau 2 orang anaknya yang masih kecil, dijamin ke syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-44 bertajuk sabar atas kematian 3 atau 2 orang anaknya yang masih kecil, dijamin ke syurga. Kata pengarang, sebelum ini kita telah melihat tentang hadis yang dibina sebuah rumah di dalam syurga yang dinamakan sebagai Baitul Hamdi. Baitul Hamdi ini rumah ujian untuk mereka yang dapat mengucapkan syukur alhamdulillah dan membaca inna lillah, membaca lafaz istirja' dipanggil inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hingga akhirnya atas kematian anaknya. Jadi ini merujuk pada hadis yang sebelumnya, yaitu hadis yang ke-43. Sebelumnya lagi, maaf saya, hadis yang ke-42. Setelah itu ada hadis yang ke-43 tentang pengorbanan ibu bapa terhadap anak-anak mereka, terutamanya anak perempuan, juga dijamin oleh Rasulullah SAW dengan syurga. Manakala pada hadis yang ke-44 kata pengarang tadi, sebelum daripada ni kita dah melihat tentang 2 hadis. Salah satu daripadanya tentang
hal keadaan dibina sebuah rumah dalam syurga dengan nama Baitul Hamdi, rumah kepujian, bagi mereka yang dapat mengucapkan syukur Alhamdulillah dan membaca lafaz istirja sampai habis lafaz tu atas kematian anaknya. Semacam mana yang dijelaskan oleh penceramah kita baru-baru ni, Ustaz Ahmad Maksum, hari Jumaat baru ni, berkaitan dengan syukur dan syakur. Lafaz syukur ni dalam Quran merujuk kepada lafaz terima kasih orang yang mana diberikan nikmat ke atasnya. Dia sebutlah Alhamdulillah. Itu orang yang macam ni dia sebut syakir. Tetapi menjadi satu kepelikan pada orang yang mana bila ditimpa musibah dia puji juga Allah. Maka ini satu maqam yang tertinggi dalam bab kesyukuran. Orang ni dia tak panggil syakir, tapi dipanggil syakur. Kalau masih ingat lagi lah dalam pengajian baru ni. Inilah antara contohnya. Orang yang mana ditimpa musibah, kematian anak ataupun apa-apalah, kan cerita dalam hadis sebelum ni kematian anak, dia boleh mengucapkan Alhamdulillah tu tadi, segala puji bagi Allah, dan seterusnya membaca lafaz istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang ni dia tak letak atas nama syakir, dia letak atas nama syakur. Dan bila kita lihat akan akibat daripada perbuatan orang semacam ni, iaitu dibalas oleh Allah SWT dengan dibinakan sebuah rumah yang bernama Baitul Hamdi dalam syurga tu, sungguh layak lah. Pasal tak banyak orang boleh bersyukur di atas satu-satu musibah yang menimpa. Dapat nikmat syukur biasa, tapi dapat musibah ni nak syukur, maknanya nak sebut Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, cukup payah. Tapi balasan di sebaliknya tu besar. Oleh kerana itu dalam kuliah yang baru ni, penceramah kita menyebutkan bahawa dalam Al-Quran disebutkan tentang satu perintah di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh ahli keluarga Nabi Daud ni supaya menjadi orang yang sentiasa bersyukur di atas apa yang telah dianugerahkan. Dengan cara macam mana? Dengan cara memperbanyakkan amal. I'malu ala Dawud syukran. Beramalah olehmu wahai ahli keluarga Daud alaihi salam sebagai tanda terima kasih, ataupun sebagai tanda kita panggil bersyukur kepada aku. Dan hujung daripada ayat itu disebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sedikit benar daripada kalangan hamba-hambaku yang bersyukur ni tadi. Jadi kat situ yang pertama syukran, satu lagi syakur. Jadi syukran itu merujuk kepada bersyukur ketika mana diberikan nikmat. Itu banyak kata ulama. Bila Allah sebut wa qalilum min ibadiyasy syakur, ini satu perkara lagi. Sedikit di kalangan umat aku ni, hamba aku bukan umat, sedikit di kalangan hamba aku ni yang syakur, yang bersyukur kepada aku saat ditimpa musibah. Jadi bersyukur ni ada dua macam. Satu pada ketika dapat nikmat, satu lagi
pada ketika ditimpa musibah. Yang syukur pada ketika dapat nikmat dipanggil syukran tadi, kan? Manakala bersyukur pada ketika dapat musibah disebut syakur, bukan syukur, syakur. Sama juga dengan lafaz mukhlis dan juga mukhlas. Kalau mukhlisin, orang yang ikhlas, di mana untuk dapatkan ikhlas tu tadi, orang ni dia usaha untuk memperbaiki ibadah dia. Maknanya dia melalui jalan yang begitu berat bagi mencapai ikhlas ni. Ikhlas ni dia tak datang terus begitu, melainkan kena ada mujahadah pada mendapatkannya. Kita nak boleh sampai pada satu tahap ikhlas bersedekah, awal-awal tu paksa juga. Bukan senang nak ikhlas terus. Mungkin hari ni belum lagi, besok belum lagi, lusa belum lagi. Kadang-kadang dalam bulan tu pun nak boleh dapat ikhlas betul pun payah, usaha-usaha. Jadi bila dah dapat dia punya gentar dia tu, ataupun dapat dia punya momentum dia tu, bila hari ni kita tak buat, rasa bersalah dan sebagainya, maka dah ada dah bunga-bunga mukhlisin. Jadi lafaz mukhlisin dalam Quran tu merujuk kepada orang yang dengan berkat rahmat Allah SWT, dengan usaha dan ikhtiar dia yang sebagai asbab tadi, maka jadi ada orang ikhlas. Kita nak boleh dapat ikhlas dalam semayang, usaha. Satu lagi lafaz dipanggil mukhlasi, wa kana minal mukhlasi. Beza. Mukhlasi ni merujuk kepada orang yang telah pun diikhlaskan oleh Allah SWT kepada dia. Ini semua para Nabi dan Rasul. Yang tak perlu kepada usaha apa, memang Allah campak terus, ikhlas dalam hati. Lepas tu Nabi SAW, kalau kita cerita ada benda. Yang pertama sekali mukhlas, para Nabi dan Rasul gitu. Maknanya dicampak terus. Kalau tidak, macam mana nak jadi keluar orang kan? Orang tak boleh tengok. Kalau Nabi, Rasul baru nak usaha cerita ikhlas kan, tu payah orang nak jadikan keluar. Maka terus dicampak. Sebab nak jadi panutan, nak jadi ikutan. Dalam pada masa sama, Nabi SAW dan juga para Nabi lain tidak menafikan bentuk usaha untuk mencapai benda tu. Yang bahagian kita tu payahlah, yang mukhlas tu Allah nak bagi tak mustahil, tapi selalu melalui jalan usaha. Itu beza mukhlas dan mukhlis. Dua-dua tu dalam Quran. Tak payah pergi jauh, pergi dalam surah Bayyinah tadi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisi. Dia tak sebut mukhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Maknanya kena ada perintah Allah SWT suruh kita beribadah tu jelas. Memang kena buat ibadah. Dalam pada masa sama Allah pesan pada kita, jadilah orang yang sentiasa berusaha untuk ikhlas terhadap agama, mukhlisina lahuddin. Tapi bila cerita tentang nak buka dalam surah Qasas dan sebagainya, cerita tentang para nabi kan, maka di hujung tu Allah letak wa kana minal mukhlasi. Beza. Sama juga tadi syukran dan syakur. Dua-dua tu kalau dikumpulkan merujuk pada makna syukur, tapi ada beza dari sudut pelaksanaan syukur. Kita kalau orang bagi hadiah apa semua, selalulah orang bagi hadiah kan, kita akan dalam bahasa Arab lah. Kalau dalam bahasa Melayu kita terima kasih lah kan. Tapi dalam bahasa Arab orang bagi hadiah tu syukran, syukran. Jarang kita sebut syakur, syakur, tak ada kan. Sebab selalunya syukur pada ketika ditimpa musibah ni dia tak timbul macam tu. Dia timbul dalam arti kata tu tadi, maknanya terima dengan hati yang terbuka akan ketentuan qada dan qadar Allah SWT. Alhamdulillah ya Allah. Ini semua ujian.
Semua sudah ditetapkan. Dan dilapis pula dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab tu orang tak nampak mana syukurnya ketika musibah. Apa perlunya syukur pada ketika musibah. Tapi bila kita melalui jalan-jalan yang diterangkan oleh penceramah kita baru ni, ataupun mungkin berlaku pada diri kita sendiri, baru kita nampak rupanya dalam musibah pun kena syukur. Ya? Macam tadi, macam yang cerita satu orang ulama siapa yang baru ni kan, cerita kena potong satu kaki, syukur lagi tak potong semua, ada lagi satu kaki. Tu payah tu. Kita bila Allah SWT hilangkan satu nikmat, sedangkan banyaklah nikmat kita rasa hilang satu tu, kita dah rasa musibat kita bagi kan. Dalam bahasa kita, apa musibat yang kena pada aku ni? Musibah dah. Macam-macam lah kita. Sedangkan yang lain tu banyak lagi kita rasa kan. Hari ni mungkin tak dapat makan kerana demam. Tapi dalam pada tak dapat makan yang sedap-sedap tu, boleh makan lagi. Tu tak nampak. Macam saya lupa satu ulama, dia diuji dengan inilah kesakitan. Maka orang datang, bawalah makanan yang enak-enak kan. Bila begitu ditanya kepada orang alim ni, macam mana tuan merasakan hal keadaan makanan yang kita orang bawa ni, yang enak-enak ni? Mudah-mudahan dengan kami bawa makanan yang enak-enak ni, tuan berselera dan tuan sihat. Dia jawab apa? Sesungguhnya pada ketika ini, kalau dapat minum seteguk air pun, air kosong macam ni lah, kalau dapat minum seteguk air pun, itu syukur banyak lah pada Allah SWT. Meskipun tak dapat makan yang ni kerana mungkin tekak ni, lidah ni tabar ke apa semua kan. Tapi saat mana Allah masih memberi seteguk air boleh masuk dalam ni pun syukur, alhamdulillah. Payahlah tu. Kita kalau boleh nak makan bagi habis semua lah kan. Tapi maknanya nikmat yang nak merasai makanan yang enak tu Allah tarik tu. Dalam pada masa sama syukur lagi kerana dapat minum seteguk air ni bagi melangsungkan kehidupan. Tu. Jadi sebab itu habuan bagi orang yang ditimpa musibah, dan waktu ditimpa musibah boleh bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah tadi, dan juga lafaz istirja' tu besar. Lebih besar daripada balasan orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah bagi. Ala kulli hal, nama bersyukur Allah pasti akan tambah. Sama ada nikmat ataupun musibah. Bersyukur Allah tambah. Bersyukur Allah tambah. Dan nanti katalah tadi kaki dah dipotong satu, Allah mungkin tak tambah yang situ kan, tumbuhkan kaki yang lain pula, mungkin Allah tambah dalam sudut nikmat-nikmat yang lain. Ala kulli halnya para jemaah, syukur. Apa pun syukur. Semalam kita dapat makan besar, alhamdulillah. Hari ni dapat makan kurang sikit besarnya pada semalam, alhamdulillah. Semalam orang datang hantar durian pada kita, syukur, alhamdulillah. Hari ni orang datang hantar buah rambutan 5 biji, syukur juga. Jangan kata apa musibat ni, 5 biji yang hantar, baik tak payah hantar. Kena faham itu hakikatnya Allah yang hantar. Nak tengok kita ni syukur tak? Dalam situ je. Ini peringatan untuk diri saya dan kita semua lah kan. Tapi kalau nak sampai pada satu tahap makom yang tinggi tadi, maka dalam ketika ditimpa musibah pun jangan lupa mengucapkan alhamdulillah. Tanda apa alhamdulillah tu? Tanda yang kita menerima ketentuan Allah SWT. Kita boleh terima ketentuan Allah SWT waktu dapat nikmat. Oh, itu memang kita suka betul. Betul? Suka. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau kabulkan doa aku ya Allah. Tapi nak boleh terima juga yang bahawa musibah tu datang pada ketentuan Allah tu kadang-kadang tak lulus lagi. Jadi kemana perginya iman kita
terhadap qada dan qadar Allah SWT. Sedangkan manfaat dan mudarat itu sememangnya datang daripada dia. Kalau tidak, buat apa kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' dan sebagainya, kan? Hadis tu. Jadi maknanya apa gunanya kita melafazkan alhamdulillah waktu ditimpa musibah? Untuk menyatakan bahawa yang kita itu menerima apa yang Allah SWT tentukan. Di situlah nantinya Allah akan tambah dengan nikmat yang lain. Tak terima tu yang payah. Sebab tu para ulama menyatakan, kalau nak Allah SWT selesaikan dengan kadar yang segera pada satu-satu musibah yang menimpa kita, belajarlah pertama sekali untuk menerima. Saya belajar untuk menerima, kita semua belajar untuk terima. Maka lepas pada tu selesai masalah itu. Belajar menerima tu pun sebenarnya sudah selesaikan satu masalah kita dengan Allah. Tak menerima tu bahaya. Belajar menerima walaupun pahit untuk kita telan musibah tu, tapi belajar menerima tu dah berpahala. Tinggal lagi kita cari usaha untuk keluar daripada masalah itu dengan berdoa dan sebagainya. Dan terus mengingatkan kepada diri kita, semua yang berlaku ni adalah ketentuan daripada Allah SWT. Sebab tu diajar bila timpa musibah sebut apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, Engkau beri pahala daripada apa yang telah timpa aku ni, dan gantikan yang lebih baik daripada itu. Itu itu doa yang Nabi ajar tu begitu. Jadi kita tak galaklah kalau sekiranya itu habuan yang diterima oleh orang yang bersyukur pada Allah SWT, terus lafazkan lafaz istirja' tadi pada ketika diberi musibah seumpama kematian anak, dengan habuan berupa dibina mahligai di dalam syurga yang dinamakan sebagai Baitul Hamdi. Itu cerita dulu, ya. Cerita yang sekarang ni sambung lagi. Di sini pula tidak disebutkan perkara ni. Dalam hadis 44 tak disebutkan perkara ni. Hanya disebutkan jika ibu bapanya dapat bersabar atas kematian 3 atau 2 orang anaknya yang masih kecil, maka balasannya juga adalah syurga. Ya? Ala kulli hal para jemaah yang dirahmati Allah, hadis yang ke-42 43 tu terpakai. Sebab dalam waktu ditimpa musibah ni, benda-benda itulah yang nak kita jaga. Jadi kita sekarang kalau kata dimusibahkan pada pasangan suami isteri ataupun ibu bapa ni dengan kematian anak yang ramai, contohnya, apa yang perlu dia buat? Yang perlu dia buat tu tadilah yang pertama, untuk memastikan sungguh-sungguh dia mendapat balasan tu, syurga tadi. Syukur pada Allah dengan melafazkan alhamdulillah tadi, dan seterusnya diiringi dengan istirja', dan seterusnya sambung sabar, kan, redha, terima, maka balasannya juga adalah syurga. Jangan kata hadis ni tidak terkait, malah kita mengandaikan bahawa hadis ni asing-asing. Tak, malah terkait belaka. Ya? Bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yamutu lahu salasatun lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahul jannata bifadli rahmatihi iyyahum. Hadis ni riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Artinya tidak ada di kalangan orang Islam yang kematian 3 orang anaknya yang belum baligh, yang dah cukup umur, dah baligh, ada cerita lain. Ni cerita terkait dengan kematian anak yang sebelum daripada baligh, yang letak anak-anak sebelum baligh ni sebagai ahlul fitrah, dia bagi suci bersih daripada dosa, tak ada taklif apa pun. Kalau dah cukup umur, kan, meninggal, dia tak masuk dalam bab ni.
tak masuk dalam bab ni. Ceritanya yang belum balik, lam yablughul hinsab, ya, anak yang belum balik. Kalau mungkin letaklah anak tu lahir elok boleh membesar kan, sampai usia sebelum balik, letaklah 6 tahun meninggal, kan, 7 tahun meninggal, maknanya katalah begitu, 8 tahun belum balik lagi, masuk dalam bab. Tapi kalau dah mana kata tadi dah mimpi, bagi yang lelakinya, yang kata dah keluar haid, bagi yang perempuannya, dia tak masuklah dalam ni. Itu ada bab yang seterusnya lah, ya. Ni cerita hak belum balik. Sebab timbul persoalan, anak yang macam mana tadi boleh membawa ibu bapa dia langsung masuk dalam syurga, ya? Anak yang mati yang pada usia mana? Ni jawapan dia, usia yang belum balik. Sebab tak ada taklif lagi. Anak-anak macam ni walaupun mungkin kita tengok nakal ke apa semua, dia tak terkait dengan dosa. Dan bagus anak-anak begini pula, maknanya kita ni selaku orang tua ke orang yang dewasa minta doa pada dia. Sebab dia tak ada apa. Tu anak-anak syurga orang panggil. Kalau nak kata nak bayangkan macam mana wildan mukhalladun ataupun pelayan-pelayan syurga ni di kalangan anak-anak kecil ni kan, yang dalam usia yang gitu, tengok anak-anak kita yang belum balik tu, ada rasa apa keluh kesah pada mereka? Tak ada. Seronok manjang, berlari sana sini apa semua. Dan kita pun menyifatkan anak-anaknya anak-anak syurga, bukan anak yang syndrome down saja ke apa dah. Itulah dipanggil, ya, anak-anak syurga. Maksudnya berlari mana pun tak semayang pun belum kira apa lagi. Kita pun pernah melalui apa masa itu, tapi kerana dah melepasi itu, tak ada lagi dah. Macam kita ni dah kena dengan taklif pahala dosa, perintah larangan. Anak-anak begitu kita nak sibuk-sibukkan dia, suruh semayang beria sampai nak pukul-pukul, tak ada makna pasal belum lagi. Tapi bila usia dah 7 tahun kena suruh dah. Ni cerita hak mungkin 4, 3, 5 tahun kan. Jadi tak nak ajar tak ada masalah, tapi nak menghukum dia tu tak semayang dengan kata berdosa apa semua, tak ada. Jadi kalau meninggal anak yang jenis ni tadi, yang belum taklif, belum apa tadi, ke mana perginya tu? Kalau tak lain tak bukan, perginya syurga. Balik semula lah kepada fitrah asal tadi, suci bersih. Habis tu apa manfaatnya kepada ibu bapa yang diuji dengan kematian anak seperti itu apa? Ni, ya, kata Nabi, illa adkhalahu Allahul jannah, melainkan Allah SWT akan memasukkan orang itu, ya, orang Islam tu lah, mak ayah yang Islam tadi itu, ke syurga dengan bifadli rahmatihi iyahum, dengan kurniaan rahmat Allah kepada mereka. Apa makna rahmat Allah kepada mereka? Dalam hadis tu kan, bifadli rahmatihi iyahum, Allah SWT akan memasukkan, ya, di kalangan orang Islam yang kematian 3 orang anaknya yang belum balik dalam syurga dengan rahmat Allah kepada mereka. Kata pengarang, maknanya rahmat Allah kepada anak-anak itu yang meninggal akan meliputi juga kepada orang tuanya, iaitu dimasukkan ke dalam syurga. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kata anak yang kecil ni tadi, dia meninggal, perginya mana? Perginya syurga. Dia saja ke pergi syurga tu? Tak. Ibu bapa dia pun turut serta pergi. Dengan syarat apa? Dengan syarat tu, ya, sabar. Dengan syarat terima. Berapa lama nak sabar? Berapa lama nak terima tu? Kata ulama, selama-lamanya pada ketika masih hidup. Bukan mungkin 2, 3, 4 bulan tadi boleh tahan kan. Tiba, ya, masuk ke bulan yang kelima, dia jadi orang yang mula mempersoalkan kembali, kenapalah anak saya ni mati, ya, tak dan gini kan. Jadi hak begini ada dia punya cara hukuman dia pula. Macam ni maksudnya nampak tak sabar, nampak tak reda ni,
Dengan perkara tu nanti besar kemungkinannya ibu bapa ni, kalau Islam lah, dihukum dulu dia kerana tak menerima tu, ala kulli hal lepas pada tu masuk juga syurga dengan sebab anak yang meninggal. Jadi itu perkara yang tidaklah rumit, tapi perjalanan hukum tu begitu. Ibu bapa yang terus menerus boleh masuk syurga ni adalah ibu bapa yang Muslim satu, dan ni perform yang namanya sabar dan redha tu pada ketika dia hidup. Yang ni terus masuk. Kalau tak begitu, dia ada hukuman yang tertentu dulu, ala kulihal lepas pada tu masuk juga disebabkan kerana rahmat Allah kepada anak. Begitu. Dalam kitab kita ni ada sebut. Jadi wallahu alam, itu sekadar yang kita boleh baca sebelum pada azan isyak ni, dan insya-Allah kita bagi laluan pada azan isyak dan kita sambung sikit lagi pada keterangan hadis di muka surat 375 ya. Wallahu taala a'lam. Baik ya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata pengarang, hadis yang lain pula sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal waladi la tamassuhun naru
illa tahillatal qasami. Artinya tidak berlaku terhadap seseorang dari kaum muslimin yang kematian 3 orang anaknya lalu dia melewati neraka, tentunya tidak akan ditimpakan api neraka ke atasnya, melainkan hanya sebagai membebaskan dari sumpahnya, iaitu tidak ditimpa apa-apa. Maksud baginda di sini ialah orang tersebut akan terlepas dari azab hari akhirat. Ya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menerangkan bahawa yang dimaksudkan dengan membebaskan dari sumpahnya ialah orang itu akan hanya berjalan di sirat sahaja di akhirat. Sirat ialah jembatan yang akan dilalui ramai manusia di atas api neraka untuk menuju ke syurga. Ini tingkatan kita panggil orang yang memasuki syurga Allah tu dengan susah payah. Kalau yang pertama tadi itu, yang tu tingkatan yang paling tinggi sekali lah. Orang yang terus terhalang daripada api neraka secara keseluruhan dan masuk syurga sejak pertama kali. Maknanya dia Muslim. Ini kata tadi yang ibu bapa kematian anak tadi. Anak yang belum balik telahlah syurga. Yang ibu bapa dia Muslim, terus dalam pada ketika diuji itu dia bersabar dan redha sampailah kematian dia. Hadis yang pertama tadi itu kan. Maka orang ni jaminan ke syurga tu pastinya ada pada tingkatan yang pertama. Dia tak melalui yang azab, terus masuk. Hadis yang kedua ni pula membahaskan tentang tingkatan kedua, ibu bapa yang Muslim, tetapi mungkin dari sudut akhlaknya kepada Allah tu, saat ditimpa musibah kematian anak, dia tak boleh sabar. Anak tu telahlah syurga tu, tak ada efek apa. Ibu bapa ni yang tak boleh sabar, tak boleh terima. Kita andaikan begini, mungkin dari sudut kefahaman agama tu kurang. Bukan tak ada, tapi kurang. Sebab orang yang Allah SWT nakkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan beri faham agama. Faham agama ni dalam arti kata apa? Allah beri faham pengertian agama yang sebenar. Maknanya halus pengertian. Musibah dipaham dengan benar, nikmat dipaham dengan benar. Hanya dia faham bila timpa musibah itu menuntut dia supaya sabar. Bila diberi nikmat itu menuntut dia supaya syukur. Tapi yang kurang faham agama ni, bila diberi nikmat kadang-kadang kufur juga. Bila diberi musibah langsung menyalahkan Allah. Tapi dia tak menafikan bahawa benda tu datang dari Allah. Cuma cara ni kan, cara faham tu. Saya letakkan beginilah, mungkin cara faham saya terhadap agama dengan cara faham para jemaah terhadap agama tu ada beza. Bukan nak kata angkat bakul, tidak, ada beza. Kan kadang dalam satu-satu isu ni kita punya sudut pandang kita berbeza. Orang ni pandang cara begini, saya pandang cara begini. Mungkin orang lain pandang cara lain. Itu semua terjadi kerana apa? Kerana ni tadi, kepahaman terhadap benda tu. Ada orang yang halus, ada orang yang mungkin kasar faham dia, ada orang yang sederhana. Kan? Ala kuliah kita minta supaya ada kebaikan itu saja. Tapi kita tak menolak bahawa ada juga di kalangan ibu bapa ni, bila ada kematian anak contohnya ataupun musibah, yang dia tak boleh nak faham kenapa saya diuji. Kan? Kalau tak kematian anak pun kita ni kadang-kadang bila berlaku satu ujian, kenapa saya, kenapa tidak orang lain, asyik saya. Selalu gitu. Jadi ni yang menunjukkan maksudnya, tak faham lagi kita ni, kenapa. Bila orang cerita tentang sebenarnya musibah ini kafarah pada dosa, apa kafarah dosa ni? Musibah, benda sakit je. Benda sakit kafarah apa benda? Tak faham lagi, diterangkan sehingga dia faham. Tapi maknanya bila dia faham benda tu, maka baru ada kebaikan tu. Kalau tidak, dia tak dapat hikmah. Kan? Dalam nak mencari hikmah di sebalik sesuatu yang Allah SWT
tentukan pada kita ni bukan mudah, kecuali orang yang boleh tadi belajar untuk terima, baru Allah buka. Kalau tak, Allah tak buka. Bukan nak kata mustahil, tapi payah. Sebab dia tak boleh nak terima. Kalau contohnya kita lah, bila satu orang ketua besar nyatakan bahawa awak ni gini, maka kita tu tak cerita banyak, kita kata saya terima bos, apa dah ketentuan gitu-gitu. Cuma saya ni nak tahulah sebab apa, maka bos akan cerita sebab apa, dan kita baru tahu, oh hikmahnya kerana aku ni ada masalah sudut ni, perbaiki. Akhirnya nanti kita akan jadi orang yang disayangi oleh bos kerana perbaiki. Setengah tu dia tak belajar untuk terima, dia terus nak argue bos dia. Apa pula saya tak bagus, apa pula saya yang kena gini, saya buat kerja, dia mula melawan. Bila melawan, dia tak buka, benda tu tak buka. Maksudnya satu orang bawahan tak melentur diri untuk terima. Bila gitu bos pun akan bertindak lebih kasar. Awak ni nampak kurang ajar, awak ni nampak besar kepala, tak boleh terima teguran dan sebagainya kan. Bukankah satu musibah yang Allah SWT timpakan kepada kita itu disebut sebagai teguran Allah kepada kita? Kerana mungkin ada salahnya. Musibah yang Allah timpakan kepada saya itu teguran Allah pada saya. Sama lah dengan orang lain pun. Tidakkah teguran daripada Allah itu menunjukkan yang Allah sayang pada kita? Boleh tak kita faham cara gitu? Kalau kita faham cara itu, insya-Allah baik. Tapi kalau kita tak faham cara itu, memang jahat akhlak kita dengan Allah SWT. Jadi berbalik pada cerita kita sebelum kita tanggung ni, yang hadis kedua ni dia bahas tentang tu, tingkatan ibu bapa yang masuk ke dalam syurga disebabkan kerana anak melalui jalan susah payah. Sebab apa jalan susah payah? Kerana dia susah untuk terima. Kok mana pun dia akan ni lah, melalui susah payah, meniti sirat dan sebagainya. Sebagai apa? Sebagai tahillatul qasam, sebagai untuk nak membebaskan sumpah dia. Nama nak masuk dalam neraka tu tidak, kata Nabi, tapi dia akan melalui itu sebagai jalan untuk menebus rasa tak sabar dan rasa tak redha daripada Allah SWT. Alah kuliah ni masih Muslim, ceritanya masih Muslim. Kalau kafir tak ada lah ni ceritanya Muslim. Wallahu a'lam. Nantinya kita tengok pula, ada hadis sahih menerangkan bahawa ibu bapa yang kematian 2 orang anak saja, bukan 3 pula. Kalau yang ni 2 atau 3 tadi, yang ni ada pula hadis yang menjelaskan tentang 2 je, bukan 3, juga mendapat kelebihan tu. Dan kalau 1, ada juga nanti hadis yang menunjukkan bahawa 1 pun dapat kelebihan tu, bukan 3. 3 tu kira banyak lah. Mungkin dalam Allah uji satu-satu keluarga tu dengan 4 orang meninggal kecil, ada 3, ada 1 orang diuji dengan 1 orang, yang lain semua hidup lah ke 1 orang ni waktu kecil. Apakah dia juga mendapat kelebihan yang kata tadi masuk syurga tu? Ada. Itu dalam hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu. 1 nak sebut sini maknanya tak kisah 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke, atas nama kematian tadi, kalau sabar, redha dan terima, dan kita menjadi satu orang Muslim yang taat kepada Allah SWT, maka dengan asbab rahmat kematian anak yang kecil tadi, dia akan mengheret kita bersama-sama masuk dalam syurga. Lepas tu kita nak katakan kepada orang yang mana diuji dengan kematian anak waktu kecil ni, bergembiralah, absyiru, bergembiralah, kerana kita sudah pun memiliki aset yang sangat berharga pada kita di syurga, di yaumil qiyamah kelak. Kalau dalam dunia ni macam rasa sunyi lah kan, tapi rupanya tak. Sebab tersebut dalam saya tak pasti nama kitabnya, tersebut bahawa mana-mana ibu bapa yang ditimpa musibah kematian anak kecil ni, maka anak kecil ni pada ketika diarahkan masuk syurga,
dia mengatakan kepada malaikat, saya tidak akan masuk syurga selagi saya tak bawa ibu bapa saya masuk dalam syurga. Cerita hak Muslim lah. Maka pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehendak dia perintahkan malaikat untuk panggil kedua bapa dia. Yang cerita ni tadi ni, itu lah. Kalau ibu bapa dia satu orang Muslim yang taat, yang kata terima ketentuan Allah SWT sepanjang daripada kehidupan tu, maka Allah akan perintahkan ibu bapa ni tadi untuk terus pergi kepada anak tersebut, dan Allah beritahu, inilah ibu bapa kamu, dan anak ni dia tak teragak-agak lagi untuk bawa ibu bapa dia terus masuk dalam syurga. Jadi Allah perintahkan bahawa bawa ibu bapa kamu masuk dalam syurga. Ini orang tak. Ini yang tingkat pertama tadi, yang kata tak melalui halangan apa pun, masuk terus. Yang keduanya cerita tadi, kalau ibu bapa ni Muslim, cuma beza sikit, dia tak begitu nak terima hakikat tu tadi. Macam mana boleh berlaku ni? Ini salah ni, macam-macam lah pusing kan. Jadi hak ni yang Nabi kata tadi, kok mana pun dia akan terlepas daripada azab Allah SWT, tak selama-lama. Tapi untuk membebaskan sumpah dia tu, kata-kata dia tu, sebab kata-kata dia tu sebenarnya sudah pun mencari ketetapan Allah SWT. Tak boleh sebenarnya nak kata begitu, tapi kata dah su'ul akhlak dengan Allah SWT, maka kok mana pun melalui titian sirat juga dirasakan apa kita panggil kedahsyatan melintasi titian siratal mustaqim tanpa dihumban masuk ke dalam neraka. Dan lepas pada tu masuk dalam syurga. Ada satu lagi keadaan di mana ibu bapa ni tetap juga masuk syurga, tapi dia lambat daripada hak dua ni. Kerana ada masalah dari sudut perbuatan di waktu dahulu. Mungkin ialah kata tadi tak taat pada Allah kan, ada buat dosa dan sebagainya begitu, maka kena hukum juga dalam neraka lah untuk tempoh waktu yang tertentu. Dan setelah itu dengan asbab rahmat anak ni tadi, berarti kecil, dia juga akan masuk syurga. Jadi kesimpulannya para jemaah, tetap masuk syurga juga. Kalau nak peringkat tertinggi, jalannya tadi. Kalau nak pertengahan, jalannya begitu. Kalau nak yang last sekali, jalannya begitu. Tapi tentunya kalau diberikan pilihan pada kita, kita takkan nak yang kedua dan yang ketiga. Bahkan seboleh-bolehnya nak yang pertama. Nak yang pertama kena bayar mahal sikit lah. Maknanya kena sabar sungguh, kena reda sungguh. Bukan sabar ikut musim. Ataupun bukan sabar ni kata, saya boleh sabar dalam 2, 3, 4 bulan, boleh sabar. Masuk bulan 4 saya tak boleh dah. Tak boleh. Itu namanya tak sabar. Berapa lama saya nak kena sabar? Maknanya tu tak sabar. Sabar ni bukan perlu persoal. Sabar, asyik sabar. Bila begitu tak sabar. Pada andaian kita mungkin sabar lagi tak. Kalau ikut perhitungan ulama, perkiraan tu dah tak betul. Maknanya tak sabar tu. Sabar saya ada hadnya. Tak sabar. Selalu gitulah. Baik saya ke siapa ke, sabar aku pun ada had tau. Sekali lagi kau buat, aku letukkan terus kepala kau. Contoh kalau gitu, maknanya tak sabar lah. Sabar ni memang sabar sungguh. Macam mana Nabi sabar, begitulah yang kata tadi, sabar yang sesungguh-sungguhnya, yang tiada had. Melainkan mati habis. Itu aja. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu kita berhenti pada muka surat 375 tu. Sebelum daripada apa tadi, sebelum daripada perenggan malahan pada perkataan wallahu a'lam, kita berhenti situlah. Nanti kita sambung pada perenggan malahan, di sana ada hadis yang sahih tu. Jadi tajuk ni belum habis lagi, hanya ada penjelasan berkaitan dengan hadis yang seterusnya tu, tentang satu orang anak, dua orang anak, dan juga
ada sedikit kesimpulan berkait dengan hadis-hadis yang kita baca tadi. Apa yang baik itu datang pada Allah, yang buruk itu datang pada Allah. Sebab daripada kelemahan diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Jadi kita tangguhkan majlis dengan baca tasbih kafarah, suratul Adl, seterusnya kita doa, mudah-mudahan majlis kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil 'ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wal nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi terlebih dan terkurang mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.